Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya, Cikgu Hasmila, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk pagi ini. Apa khabar murid-murid? Saya doakan murid-murid sihat untuk meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Untuk pagi ini, kita akan berbicara tentang tajuk kata tanya. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita ketahui dulu apa kriteria kejayaan kita untuk pagi ini. Kriteria kejayaan kita ialah murid-murid dapat memahami kata tanya dan menjawab semua soalan kata tanya dengan betul. Seterusnya, kita ketahui apa itu maksud kata tanya. Kata tanya ialah bentuk kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau menyoalkan sesuatu yang berupa permintaan, keterangan atau penjelasan. Ringkasnya di sini murid-murid, kita ingin bertanya atau bersoal tentang sesuatu. Seterusnya, kita lihat penggunaan tanda tanya ataupun tanda soal. Kata tanya juga boleh dibina dengan tanda tanya atau tanda soal atau tanpa tanda soal. Terdapat dua jenis ayat tanda kata tanya iaitu kata tanya tanpa tanda tanya dan kata tanya dengan tanda tanya. Kita lihat ayat contoh yang pertama iaitu kata tanya dengan tanda tanya. Contohnya, siapakah guru kelas kamu? Diikuti oleh tanda soal. Atau guru kelas kamu siapa? Juga kita letakkan tanda soal. Ayat contoh yang kedua ialah kata tanya tanpa tanda tanya. Kamu sudah makan? Walaupun kita bertanyakan sama ada dia sudah makan ataupun tidak, tetapi kita tidak meletakkan tanda soal di situ. Kenapa ya murid-murid? Kerana tidak ada kata tanya di situ. Kita tidak menggunakan siapa, di mana, kenapa, mengapa. Jadi kita tidak meletakkan tanda soal. Seterusnya murid-murid, kita lihat kepada kedudukan kata tanya. Kita ingin melihat adakah kata tanya itu berada di hadapan ataupun di belakang. Kata tanya boleh berada di depan atau di belakang soalan. Jika berada di depan, kita perlu penambahan partikel kah. Tetapi jika berada di belakang, kita tidak perlu menambah partikel kah. Ayat contoh yang pertama, kata tanya di depan. Bagaimanakah cara membuat kuih ini? Siapakah yang bertugas hari ini? Kita menambah partikel kah kepada kata tanya tersebut. Ayat contoh yang kedua, kata tanya yang kita letakkan di belakang. So, cara membuat kuih ini bagaimana? Atau ibu kamu siapa? Pada ayat bagaimana dan siapa, kita tidak meletakkan partikel kah kerana kata soalnya berada di belakang. Boleh murid-murid? Murid-murid faham ya? Kita pergi kepada yang seterusnya iaitu berkenaan dengan jenis kata tanya. Di sini terdapat dua jenis kata tanya iaitu kata tanya ganti nama tanya dan kata tanya keterangan tanya. Kita lihat apa itu kata tanya ganti nama tanya. Di dalam kata nama ganti nama tanya, terdapat 3 ganti nama tanya di sini. Yang pertama ialah apa. Apa digunakan ketika menanyakan nama benda atau binatang, perkara dan tempat. Ayat contohnya, apakah yang kamu buat itu? Apakah nama tempat ini? Nama kucing itu apa? Bandar ini nama apa? Seterusnya yang kedua ialah mana. Mana digunakan untuk menanyakan manusia, benda, binatang dan tempat. Ayat contoh, manakah buku yang kamu pinjam tadi? Datuk mana? Rumah kamu yang mana? Jadi, murid-murid boleh faham ya apa dan mana dan seterusnya yang terakhir ialah siapa. Kata nama tanya yang terakhir siapa.
digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Ayat contoh, siapakah yang berbaju merah itu? Atau yang membaca majalah itu siapa? Ini ialah 3 ganti nama tanya. Apa, mana, siapa. Seterusnya, kita akan lihat kata tanya dengan keterangan tanya. Di sini terdapat 5 keterangan tanya, iaitu yang pertama ialah bagaimana. Kegunaannya ialah digunakan untuk menanyakan cara, sifat, keadaan atau suasana. Ayat contoh, bagaimanakah cara untuk membuat kuih ini? Atau situasi di Kuala Lumpur bagaimana? Dan seterusnya, keterangan tanya yang kedua ialah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau punca sesuatu. Ayat contoh, mengapakah awak bersedih? Atau apabila kita meletakkan kata tanya itu di belakang, kita boleh jadi adik menangis, mengapa? Seterusnya ialah kenapa. Kenapa digunakan untuk menanyakan sebab? Contoh, kenapakah kamu gagal dalam ujian itu? Atau ayat contoh yang kedua ialah kamu kalah kenapa? Boleh ya murid-murid menggunakan bagaimana, mengapa dan kenapa. Seterusnya kita pergi lagi kepada 2 yang seterusnya keterangan tanya, iaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan harga atau bilangan atau jumlah. Ayat contohnya, berapakah murid yang hadir hari ini? Berapakah harga buku itu? Harga buku itu berapa? Jadi di sini cara untuk menggunakan berapa ialah untuk menanyakan harga atau bilangan atau jumlah. Dan yang terakhir ialah bila. Bila digunakan untuk menanyakan masa atau waktu. Ayat contohnya ialah bilakah abang akan ke sana? Atau waris kamu akan sampai bila? Jadi saya harap murid-murid faham bagaimana cara menggunakan berapa dan bila. Baiklah murid-murid, seterusnya kita ingin menguji pemahaman kita tentang apa yang telah kita pelajari sebentar lagi. Untuk menguji pemahaman kita, kita akan menjawab 12 soalan pengukuhan. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama, tetapi sebelum kita mulakan, saya berharap murid-murid bersedia dengan pensel dan kertas untuk kita mencatatkan jawapan. Dah bersedia murid-murid? Ya, mari kita mulakan sekarang. Baiklah, soalan yang pertama ialah soalan ganti nama tanya. Terdapat 6 soalan di sini, iaitu yang pertama, tempat kosong yang berbaju kuning itu. Tanda tanya. Soalan yang kedua, tempat kosong yang kamu pegang itu. Dah soal. Nombor 3, tempat kosong pejabat pendidikan daerah Langkawi. Tanda soal. Yang keempat, kamu buat tempat kosong. Tanda soal. Yang kelima, kasut sukan saya, tempat kosong. Tanda soal. Dan yang terakhir, yang keenam, nama kamu, tempat kosong. Diletakkan tanda soal di situ. Jadi murid-murid cikgu bagi dalam masa 30 saat. Mungkin murid-murid boleh menjawab semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Cuba kita lihat balik. Apakah ganti nama tanya? Siapa? Lagi murid-murid? Selain apa? Dan mana? Okay, murid-murid tahu? Masukkan ketiga-tiga. Siapa, mana, dan apa. Bila di bahagian depan, murid-murid letakkan kah dengan partikel kah. Di bahagian belakang, tanpa partikel kah. Baiklah murid-murid, masa menjawab kita telah tamat. Mari kita lihat adakah jawapan murid-murid itu betul. Bagi jawapan yang pertama, saya bacakan terus jawapan untuk soalan pertama hingga soalan ke-6. Baiklah, jawapan yang pertama ialah 1. Siapakah yang berbaju kuning itu?
Adakah sama dengan jawapan murid-murid? Sama? Betul, bagus. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Jawapannya ialah, apakah yang kamu pegang itu? Betul tak murid-murid? Betul. Tahniah. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Di manakah pejabat pendidikan daerah Langkawi? Betul tak murid-murid? Betul, bagus. Seterusnya yang keempat. Kamu buat apa? Betul? Bagus. Seterusnya yang kelima. Kasut sukan saya mana? Betul tak dengan murid-murid? Masih sama? Tahniah. Seterusnya yang terakhir ialah nama kamu siapa? Jadi adakah murid-murid betul semuanya? Siapakah? Apakah? Di manakah? Apa, mana dan siapa? Tahniah. Kalau semuanya betul, murid-murid dapat 6/6 markah. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan keterangan tanya. Terdapat 6 juga soalan di sini yang saya akan berikan dan murid-murid jangan lupa untuk menulis jawapannya. Soalan yang pertama. Kamu sampai di sini, tempat kosong, tanda soal. Nombor 2. Tempat kosong harga buah durian ini, tanda soal. Yang ketiga, tempat kosong kamu tidak hadir ke sekolah, tanda soal. Yang keempat, awak muram tempat kosong, tanda soal. Yang kelima, cara untuk masak gulai ikan, tempat kosong, tanda soal. Dan yang terakhir, yang keenam, jumlah semua jualan kuih hari ini, tempat kosong, tanda soal. Boleh murid-murid masukkan jawapannya? Kita boleh masukkan bila, berapa, kenapa, mengapa dan bagaimana. Murid-murid masukkan kelima-lima kata tanya tersebut di dalam 6 jawapan soalan yang saya berikan tadi. Boleh murid-murid? Dah siap? Senang saja kan? Baiklah, kita pergi kepada jawapannya murid-murid. Jawapan yang pertama. Kamu sampai di sini bila? Adakah sama dengan jawapan murid-murid? Sama. Tahniah. Bagus. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Saya terus bacakan jawapan. Jawapannya, berapakah harga buah durian ini? Betul murid-murid? Tahniah. Yang ketiga, kenapakah kamu tidak hadir ke sekolah? Masih sama dengan murid-murid? Bagus. Dan yang keempat, awak muram mengapa? Betul tak murid-murid? Betul? Baik. Seterusnya, cara untuk masak gulai ikan bagaimana? Dan yang terakhir, yang keenam ialah jumlah semua jualan kuih hari ini berapa? Jadi bagaimana dengan murid-murid? Jawapan murid-murid adakah sama dengan jawapan yang saya nyatakan? Sama? Baiklah, tahniah. Maksudnya murid-murid telah menguasai pembelajaran kita pada pagi ini. Baiklah murid-murid, kita sampai pada akhir pembelajaran kita pada pagi ini. Kesimpulan yang telah kita pelajari pada pagi ini tentang kata tanya ialah, pertama, kata tanya terbahagi kepada 2, iaitu kata tanya ganti nama tanya, iaitu apa, mana dan siapa. Yang kedua ialah kata tanya keterangan tanya, iaitu kenapa, mengapa, bagaimana, bila dan berapa. Kesimpulan yang kedua ialah kata tanya dengan tanda tanya atau tanda soal atau tanpa tanda soal. Kata tanya boleh menggunakan tanda soal dan tanpa tanda soal. Contohnya ialah, mengapakah kamu bersedih? Diikuti oleh tanda soal. Contoh yang kedua, tidak menggunakan tanda soal, iaitu kamu gembira? Tidak menggunakan tanda soal kerana kita tidak meletakkan kata tanya pada soalan tersebut. Dan kesimpulan kita yang terakhir, yang ketiga ialah meletakkan partikel kah pada ayat tanya
yang kata tanya di depan dan tanpa kah jika di belakang. Contoh, bagaimanakah untuk menyiapkan kerja sekolah ini? Dan contoh yang kedua, tanpa partikel kah ialah yang berbaju merah itu siapa? Jadi, saya berharap murid-murid faham tentang kata tanya pada pagi ini. Dan sampai di sini sahaja murid-murid. Sampai kita berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.